Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung lagi pada majlis yang ke-29. Wa qala Syekh Syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala, qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza qalatil mar'atu li zawjiha talliqni ja'at yawmal qiyamati ووجهها لا لحم فيه ولسانها خارج من قفاها وتهوى إلى قعر جهنم وإن كانت تصوم النهار وتقوم الليل دائما. Kata syarih, qala Abu Bakrin, telah berkata ia oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu maqul qaul bagi qala. Sami'tu, telah mendengar ia oleh aku Abu Bakar As-Siddiq, akan maf'ulun bih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, berkata ia, bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, maqul qaul idza qalatil mar'atu, apabila telah berkata ia oleh seorang perempuan, li zawjiha, kata tu ta'alluq qalat kepada suaminya, suami isteri tu. Dia kata apa? Maqul qalat talliqni, talaklah ia oleh engkau akan daku. Ni tu nun wiqayah, ya tu ya mutakallim, itu maf'ulun bih. Nun tu nun wiqayah, seperti mana kita belajar tashil nil aman. Ja'at, minta tolaklah ia oleh engkau akan daku. Ja'at, maka buat lagu tu tak jawab bagi idza syartiyah, jawabnya ja'at, yakni ja'atil mar'atu, niscaya telah datanglah ia, niscaya telah datanglah ia perempuan tadi yaumal qiyamah. Okey, telah datanglah ia perempuan tadi yaumal qiyamati, ai fi yaumil qiyamah, zaraf zaman, pada hari kiamat itu. Okey. Wajhuha, hal keadaan, wawul hal keadaan bermula wajahnya perempuan tadi, wa wajhuha, wajhu mubtada, ha mudhafu ilaih, la linafil jinsi, la lahma fihi, ay la lahma thabitun fihi ta'alluq mahdhuf, khabar yang khabar bagi la linafil jinsi. Hal keadaan bermula wajah perempuan isteri tadi itu, la lahma fihi, jumlah isim la dengan khabar la tu khabar bagi wajhu. Tu jumlah tu khabar bagi wajhu.
Tidak ada sama sekali jenis daging yang sabit padanya. Fihi ay fi wajhiha. Padanya, pada wajahnya perempuan tadi. Tu jadi ja'at di sini kenapa? Ja'at fi'il mudhari' fi'il madhi. Padahal yaumul qiyamah akan datang. Kita kata gitu min itlaqi fi'il madhi iradatu fi'il mudhari'. Boleh je. Akan datang. Bukan telah datang, telah lagu mana ni? Tu. Ada kaedah tu. Min itlaqi fi'il mudhari' fi'il madhi wa iradatu fi'il mudhari'. Akan datang. Jadi terjemahnya akan datang perempuan itu, akan datang ia oleh perempuan itu pada hari kiamat walaupun pakai sirah fi'il madhi. Walisanuha, dan juga atah berkata wajhuha, dan juga lisannya, lidah perempuan tadi tu kharijun. Tu khabar ya, kharijun, keluar ia lisan tadi, min qafaha, keluar ta'alluq min qafaha, daripada tengkoknya perempuan tadi. Tengkok dengan makna tengkok ni lah, leher ni lah, keluar lidah dia. Wajah dia tak ada daging, wajah tak ada daging, lidah itu keluar daripada tengkok dia, terjeler lidah. Wa tuhwa atah lagi. Wa tuhwa ila qa'ri jahannama. Ni atah bagi ja'at lah ni. Tu sebab fi'il atah pada fi'il. Ma'tuf dia fi'il, ma'tufun alaih fi'il. Ma'tuf isim, ma'tufun alaih isim. Kalau ma'tuf fi'il, ma'tufun alaih isim, maka isim tu kalau apa nama tu, betul lah. Kalau ma'tuf fi'il, ma'tufun alaih isim, ataupun sebaliknya, dan tak ada qarinah lain yang melainkan ataf situ saja, maka kena takwil dia jadi isim juga ataupun fi'il. Tu. Jadi tuhwa fi'il, mana fi'il di sini? Fi'il di sini ja'at dia, ataf ja'at dah. Yani dengan makna idza qalatil mar'atu, apabila telah berkata ia oleh seorang perempuan li zaujiha, bagi suaminya perempuan tadi, taliqni, tolaklah ia oleh engkau akan daku. Jawab dia tuhwa. Tu atau jaa, dan dimasukkan tuhwa, dimasukkan dia perempuan tadi naik fa'il. Siapa yang masukkan? Fa'il dia Allah lah. Dah buat apa mahzuh? Mahzuh sebab ma'ruf. Tu. Malaikat yang heret. Malaikat lah heret. Hakikatnya Allah Ta'ala berizin. Ila qa'ri jahannam, ila ta'aluk tuhwa, ila qa'ri jahannam. Heret masuk tu kepada dasar jahannam. Dasar api neraka jahannam. Jahannam. Khilaf ulama' lah. Dalam kitab Bahjatul Wasail, syarah kepada Risalah Al-Jami'ah, Syekh Nawawi Bantani rahimahullah kata, dia mengaji dengan sebahagian masyayikh, dia kata neraka jahannam ni menurut faedah fawaid yang dia belajar dengan masyayikh dia di Mekah tu, setengah ulama kata jahannam ini adalah satu nama bagi semua neraka. Satu nama bagi semua neraka. Salah satunya lah, salah satu huraian. Jadi jahannam tu bukan tertentu kepada neraka tertentu dak. Dia semua neraka tu dia panggil jahannam. Tu salah satu fawaid lah dia kata. Tapi yang makruhnya kita kata jahannam ni adalah untuk orang-orang mukmin yang berdosa, dan dia berada di tingkat atas kali. Di tingkat atas kali. Yang 6 bawah tu semua puak tauk lah ke. Puak munafik, puak kafir, puak Yahudi lah, Nasrani, tauk lah ke. Akhir atas kali tu mukmin yang asi. Tu kalau kita atas jalan pandangan yang kata jahannam itu khas untuk neraka orang yang mukmin asi. Wa in kanat tasumu, ghayahnya wa in ghayah, wa in kanat wa in kanatil mar'atu, dan jikalau adalah ia perempuan itu, dhamir mustatir kanat, itu isim kanat kembali kepada mar'ah, khabar tasumun nahara, berpuasa ia perempuan tadi, an-nahara ay fin nahari, itu zaraf zaman, puasa pada siang hari, wa taqumul laila, dan bangun ia perempuan, al-laila zaraf zaman ay fil laili, yakni pada waktu malam, daiman ay hala kauniha daiman, hal keadaannya
itu sentiasa, walaupun dia sentiasa puasa siang, dia sentiasa bangun malam, tapi tiba-tiba dia minta tolak kepada suaminya tanpa ada sebab yang munasabah menurut syarak, itu terkeji dan dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tadi katanya wajah tidak ada daging dan lidahnya terjelali keluar dan dia dihumbankan ke dalam neraka jahanam yang paling bawah sekali. Bukan makna neraka paling bawah, neraka jahanam yang paling bawah sekali. Maknanya neraka jahanam pun ada dia punya kedalaman dia. Setiap neraka ada kedalaman dia. Tu. Habis. Jadi itu kena elakkan bagi orang perempuan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda ia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maqul qaul qala innallaha la yanzuru, sesungguhnya Allah Ta'ala itu la yanzuru, tu tidak melihat ia, tu okey, la nafi, tidak, bukan la nahi, la nafi, tidak melihat ia oleh Allah ila imra'atin, kepada mana-mana perempuan. Imra'atin itu adalah bukan ma'rifah, dia umum, dia am, maka am kalau mana-mana perempuan Allah Ta'ala tidak melihat. La tashkuru, imra'atin mana? Sifat la tashkuru, yang tidak bersyukur ia perempuan tadi, maf'ulun bih, akan suaminya, zaujaha, akan suaminya perempuan tadi. Nabi SAW kata Allah Ta'ala tidak melihat. Bukan tidak melihat dengan mana Allah tidak boleh melihat. Bukan. Tu. Iaitu tidak memberikan rahmat, keredaan kepada perempuan tersebut bila orang tersebut, perempuan tersebut tidak bersyukur kepada suaminya. Yakni tidak berterima kasih kepada suaminya nanti di akhirat Allah Ta'ala. Bahkan di dunia lagi Allah Ta'ala tidak ambil endah, tidak beri rahmat, tidak mendapat redha Allah Ta'ala yang sepatutnya dapat oleh setiap makhluk yang beriman. Tu. Tidak berterima kasih. Dengan makna apa tidak berterima kasih? Sentiasa, yang pertama, sentiasa berasa tak cukup suami bagi apa. Nak protes saja, tak cukup ni. Tak cukup tu. Tu. Yang kedua, dia berkira. Ungkit balik. Dah bagi kat suami benda tu, dia ungkit balik. Tu. Dia ungkit balik awal lah. Mana dulu kita bagi RM300, mana? Minta balik. Tu. Mungkit. Padahal dia dulu bagi. Dia dulu bagi rela hati. Sekarang mungkit pula. Ada masalah sikit, dia pergi mungkit. Dulu pernah saya bagi RM300, mana duit tu? Dia mungkit. Tu la tashkuru zaujaha. Jadi la tashkuru zaujaha, tidak berterima kasih kepada suami dengan makna dia itu tidak merasa cukup apa yang diberikan suaminya. Dan dia itu pula bila dah beri kepada suami sesuatu, dia ungkit balik. Tu masalah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda ia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu tabaraka wa ta'ala, tidak melihat ia oleh Allah, fa'il tabaraka wa ta'ala, tu tabaraka wa ta'ala, ila imra'atin, kepada perempuan, ta'alluq yang zuru kepada ila, imra'atin, kepada seorang perempuan, la tashkuru, sifat yang tidak bersyukur ia perempuan tadi, li zaujiha, kepada suaminya perempuan tadi. Tu tak melihat juga. Sama riwayat ni. Wahia, hal keadaan bermula dia perempuan tadi, la tastaghni, tidak mencukupi ia, tidak terkaya ia perempuan tadi, aniz zauji, daripada perempuan, tidak terkaya dengan makna tidak merasa cukup apa yang diberikan oleh suaminya. Hiya mubtada, la tastaghni jumlah tu khabar, itulah jumlah haliyah wawul hal. Tu. Tidak bersyukur hal keadaan. Tu. Okey. Tu. Hal keadaan dia tidak berasa cukup apa yang diberikan oleh suami. Itu bahaya. Itu sifat yang bahaya. Jadi sebaliknya, isteri yang salihah ini ialah dia sentiasa mensyukuri apa yang diberikan suami. Sikit-sikit, banyak-banyak. Nak buat macam mana? Bukan sengaja dia nak bagi sikit. Dah sikit, nak buat macam mana? Gaji dia RM2,000, nak buat macam mana? Takkan nak minta RM4,000 pula. Tu kena cari lain. Jadi memadalah apa yang ada. Tu okey, memadalah apa yang ada.
Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan telah berkata ia oleh fa'il Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hurairah isim alam lagi pula, dia itu ada ta marbutah, dia itu adalah illataini far'iyatain, dia isim mamnu' min as-sarf. Radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan meridai ia oleh Allah daripada Abi Hurairah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendengar ia oleh aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata ia Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maqul qaul bagi yaqul, lau anna lil mar'ati, jikalau bahawa bagi seorang perempuan itu, minal mali, daripada harta, mithla mulki Sulaimana, mithla itu isim anna, lil mar'ati itu ta'aluk mahdhuf jadi khabar muqaddam anna. Mithla itu isim anna muakhar. Mulki mudhafu ilaih, Sulaimana mudhafu ilaih juga. Tu. Mana dia? Lau anna lil mar'ati minal mali, kalaulah bagi bahwasanya seorang perempuan itu daripada harta, dia ada harta umpama kerajaan Sulaiman ibn Daud bin Daud, Sulaiman bin Daud, Nabi Daud alaihi wassalam. Nabi Daud anak dia Nabi Sulaiman. Nabi Daud raja, lagi pula ada kitab Zabur, dia itu Rabb Nabi dan Rasul dan raja. Sulaiman pula anak dia Sulaiman boleh bercakap dengan binatang, bercakap dengan jin dan makhluk-makhluk lain. Tu. Kaya Sulaiman. Sulaiman kaya raya, juta ria, billionaire. Semua kerajaan milik dia, banyak kerajaan yang dimiliki dia. Apa yang dia nak bina, dia suruh bina. Jin, dia panggil jin suruh bina. Tu. Kalaulah seumpama perempuan tu banyak harta, macamlah kerajaan Sulaiman bin Daud alaihi salam. Wa akalahu zawjuha, dan telah memakan akan al-mali, akan harta, minal mar'ati, daripada perempuan isteri tersebut, oleh fa'il zawjuha, makan akan dia maf'ulun bih, akan harta daripada isteri itu oleh fa'il suaminya perempuan tadi. Suami dia pun makanlah harta tersebut dengan dia pergi ke lagu mana ke. Tu dengan dia bagilah. Suami haram ambil harta isteri. Haram tu. Okey. Suami haram ambil harta isteri tanpa izin. Tu. Seperti mana juga isteri haram ambil harta suami kalau dia dah cukup beri nafkah, begitu juga alik suami. Tu. Qalat, mana? Thumma qalat, kemudian telah berkata ia seorang perempuan tadi, lahu li zawjiha, bagi suaminya tu, aina mali, maqul qaul bagi qalat, aina mali, mana hartaku. Dia dah bagi, dia suruh minta balik. Tu dia panggil mengungkit, itulah tashkurullah, la tashkuru zawjaha. Dia mengungkit balik apa yang dia bagi, juga termasuk kategori orang-orang perempuan-perempuan, isteri-isteri yang tidak bersyukur kepada suami dia. Tu okey. Bukan setakat tak bersyukur dengan makna tak cukup pun dibagi, bahkan mengungkit apa yang dia telah bagi kepada suami juga termasuk golongan orang yang tidak bersyukur dengan suami dia, tidak berterima kasih kepada suaminya. Sebaliknya, isteri yang solehah, dia bersyukur dengan suaminya, berterima kasih dengan suaminya, dengan makna cukup apa yang suami dia bagi, khalas. Dan juga bila dia bagi sesuatu, dia tidak mengungkit, bahkan di dalam hati yang tidak terdetik satu pun untuk dia cakap nak ungkit balik. Tu. Kalau ada, itu masalah. Tu masalah. Tu okey. Wal'iyadzubillah. Illa, melainkan orang cakap gitu tu. Tu ahbatallah. Mana? Ahbatallahu, niscaya menggugurkanlah ia oleh fa'il Allah, amalaha maf'ulun bih, akan amalan perempuan tadi, arba'ina sanatan, selama 40 nisbah tahun, tambi sanatan,
40 tahun amalan yang dibuat oleh isteri tadi, kalau dia mungkit semula apa yang telah diberikan kepada suami, maka seolah-olah Allah Ta'ala pun ungkit semula, dengan makna Allah Ta'ala menghapuskan segala pahala-pahala amalan ibadat dia selama 40 tahun. Tu. Okey, ni satu kena takdir. Ahmatallahu amalaha ay thawaba amaliha. Bukan menghapuskan amalan, menghapuskan pahala amalan. Tu. Menghapus amalan lagu mana amalan dah buat. Ay ahbatallahu thawaba amaliha. Menghapuslah ia oleh Allah akan pahala ibadat dia, amalan dia. Tu. Ni buat. Wa qala Uthman bin Affan, dan telah berkata ia oleh Sayyiduna Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, maqul qaul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mendengar ia oleh aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau annal mar'ata, jikalau bahawa seorang perempuan itu malakati dunia, malakati dunia. Okey. Tu. Ya. Itulah. Lau annal mar'ata, jikalau bahawa seorang perempuan itu malakati dunia, memiliki ia seorang perempuan, maf'ulun bih akan dunia. Memiliki itu takluk malak, memiliki bihadafiriha ay bihadafiri dunia, dengan seluruh sekaliannya dunia ni. Makna kaya lah, milik semua dunia ni. Wa anfaqatil jami'a, dan juga menafkahkan, memberikan ia seorang perempuan tadi, maf'ulun bih akan al-jami'a, akan seluruh, ay jami'a hadafiriha. Al-jami'a ay jami'a hadafiriha, akan keseluruhan, akan keseluruhan sekalian harta-harta dunia, seumpama dunia tadi tu. Ala zawjiha, dia beri tu pula ta'aluk ala zawjiha, ke atas suaminya perempuan tadi. Thumma, kemudian selepas dia beri, mannat ay mannatil mar'atu, kemudian mengungkit ia seorang perempuan isteri tadi, alaihi ala zawjiha, atas suaminya perempuan tadi, ba'da hinin, setelah ketika itu, yakni setelah ba'da hinin, setelah hinin, setelah seketika, yakni selepas dia beri itu seketika kemudian, selepas daripada tu dia pun ungkit minta semula. Tu. Okey. Illa, melainkan ahbatallahu, melainkan telah menghapuslah ia oleh Allah, telah menghapuslah ia oleh Allah subhanahu wa ta'ala amalaha, akan amalannya, amalan perempuan tadi. Wa hasyaraha, ataf ahbata, dan telah mengumpullah ia oleh Allah, yakni akan mengumpullah ia oleh Allah akan dia, akan imra'atan, akan mar'atan, akan perempuan tadi, ma'a Qaruna, beserta dengan Qarun. Sebab apa Qarun? Sebab Qarun harta banyak. Pergi kumpul dengan dia. Bagi dah harta kat suami tu, pergi ungkit balik. Ni banyak berlakulah di masyarakat kita. Bila dia start mungkit, bila tak puas hati dengan suami, bila ada masalah dengan suami, dia mulalah, dulu aku bagi tu, barilah balik. Tu. Sebab tu setengah ulama mengatakan bahawasanya tidak digalakkan orang laki-laki ni menikahi orang perempuan yang terlebih kaya daripada dia. Tu. Sebab apa? Sebab berlaku kalau terlebih kaya daripada dia dua. Pertamanya dia akan, kalau dia itu tak ada agama ataupun kurang agama, iman dia akan berasa diri dia hebat dengan kekayaan dia. Dia berasa tidak perlu dah dengan suami dia. Nak ikut cakap dia buat apa, aku pun boleh hidup sendiri. Tengok. Sebab apa? Harta banyak. Yang kedua, kalau dia bagi pula harta kat kita pula. Kita miskin, dia kaya lajak. Tu dia bagi kat kita, satu hari dia boleh jadi mengungkit semula. Bila ada masalah, dia ungkit semula. Tu. Okey.
Tapi kalau nak kahwin dengan orang kaya juga nak buat macam mana tak apalah. Kalau dia ada agama relax-relax, okey lah, tak ada masalah. Tu ni kalaulah dia tu kurang agama, sebab itulah pilih yang agama. Tu penting dia. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda ia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma tas'alu, bermula awal-awal barang yang tus'alu, bermula awal perkara, barang yakni perkara yang ditanyakan dia oleh al-mar'atu, ditanyakan al-mar'atu akan perempuan itu. Al-mar'atu naik fa'il, tus'alu fa'il bina majhul. Siapa yang tanya? Allah lah. Yas'alullahul mar'ata, bertanyalah ia oleh Allah akan perempuan itu. Yaumal qiyamati, zaraf zaman, pada hari kiamat. An salatiha, an ta'aluk bagi tas'al. Tus'al, tanya berkenaan apa? An salatiha, daripada sembahyangnya perempuan tadi. Wa an ba'liha, ataf anna. Jadi an kalau ma'tufun alaih, kalau ma'tuf dia itu adalah adalah zaraf ataupun harah jar, maka ma'tufun alaih pun kena carilah harah jar. Jadi wa'an, wa tu ataf, an tu adalah zaraf ataupun harah jar dia, maka kena cari ma'tufun alaih yang harah jar. Mana? An salatiha, dan juga an ba'liha. An ba'liha ay an zawjiha, daripada suaminya perempuan tadi. Jadi kalau bagi orang perempuan, awal-awal dihisap tanpa khilaf, mestilah sembahyang dulu. Tu mestilah sembahyang dulu. Begitu juga laki-laki akan ditanya sembahyang dulu. Sebab tu tiang agama, dia akan tanya selepas sembahyang apa dia? Bukan ibadat lain. Kalau kahwin dah, macam mana suami? Betul lah. Macam mana suami bagi dak hak-hak ke atas dia yang wajib atas engkau. Tu. Kalau tak sempurna, kalau tak beri siap. Kalau tak beri siap. Tu. Jadi amalan-amalan yang kita hak lain tu, belakang lagi. Hak yang penting selepas sembahyang adalah hak suami. Tu. Besar. Tu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda ia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maqul qaul awwalu ma yuhasabur rajulu, bermula awal barang yang dikirakan akan lelaki itu. Samalah ar-rajulu naik fa'il, yuhasabu yus'alu, lebih kurang je yus'alu ditanyakan, yuhasabu dikirakan. Ditafannun fil kalam, tafannun dalam cakap. Nabi SAW dalam riwayat lain lah ni, ala salatihi, dihisap dikira tu ta'aluk ala salatihi, ala salatir rajuli, atas sembahyang seorang lelaki tadi, suami tadi. Tu. Thumma an nisaihi, thumma pun atah. Tu thumma ni ataf. Atah mana? Atah berkata an juga. Mana? Atah berkata ala, atah pada ala harajar, an harajar, atah pada ala. Awwalu ma yahasabu, selepas beratulah thumma an nisaihi, kemudian selepas beratu an nisaihi, kemudian selepas beratu ditanyakan berkenaan tus'alu an nisaihi. Thumma tus'alu rajulu an nisaihi, berkenaan dengan istri-istri rajul tadi. Tu istri-istri rajul tadi. Istri-istri mana? Istri-istri rajul tadi. Jadi nisaihi. Jamak bagi lafaz mufrad niswatun. Niswatun seorang perempuan, seorang istri. Tu nisaun. Tu banyak istri. Jadi tak perlulah banyak isteri kalau tak berhajat. Tak payahlah dia ikut orang. Ini ikut orang. Sunnah. Sunnah pala otak. Tu bab haid nipah pun hang tak reti, tak payah duk sunnah lah, hak tu wajib. Hak baik haid nipah pun tak apa nak reti nak sunnah apa benda. Adakah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu buat semua sunnah berlaku atas kita? Belum tentu. Sebab tu adanya ilmu alat usul fiqh menentukan hukum. Ni perbuatan Nabi SAW ni sunat ke tak?
Ada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang boleh jadi makruh atas kita. Ada yang boleh jadi tak boleh atas kita. Sebab Rasulullah SAW nikah banyak lebih berempat. Boleh ke kita buat? Tak boleh. Tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau iktibar kahwin empat, dia benarkan kahwin empat. Kita boleh ke kahwin empat? Belum tentu. Berhajatkah kita kahwin empat? Kalau semata seronok ya tak payahlah. Cukuplah seorang. Sebab apa? Sebab berat. Tanggungjawab jadi suami ni berat. Berat tu. Dia seolah-olah kita nak tumpang di kenderaan kita sendiri. Motor ringan dah bawa sendiri, tiba-tiba nak bawa seorang. Beratlah. Asalnya daripada Uniza nak pergi ke bandar, asalnya bawa sendiri 15 minit, tiba-tiba kalau ada orang belakang jadi 20 minit. Dia lambat dah. Asalnya kita ni boleh jadi ahli syurga tapi tak boleh masuk syurga lagi sebab nak tunggu ni anak bini duk nak tuntut apa atas kita. Tuntut apa ni, dia tak pernah mengajar aku bab hik nipah haram jadah tunggu. Dia tak pernah langsung mengajar aku hik nipah, aku duk kira bawah 15 hari tu kira semua ke asal datang darah tu hik, tak ada nama istihadah ke talak ke nipah, tak ada. Dia tak pernah ajar aku langsung. Sudah. Hak ni banyak hak ni banyak. Hak ni banyak. Kalau perempuan banyak masuk neraka sebab dia tak belajar fardu ain ni, sebagai contohnya. Fardu ain ni tak mengajar. Dia tak belajar. Apatah lagi suami tu. Suami bila isteri masalah, suami masalah juga. Tu. Bila dia kaedah gitu. Bila isteri dengan anak-anak masalah, pak tu masalah lagi. Tu. Kalau bini dengan anak-anak tu tak ada masalah, lega sikit lah. Walaupun sehari ada masalah, tu lelaki tu masalah dia sendirilah, dia buat dosa dengan orang lain ke, tak apa. Tu musuh utama di akhirat keluarga sendiri. Tu musuh utama di akhirat keluarga sendiri. Musuh utama di akhirat ialah keluarga sendiri. Sebab apa? Dia main beratak nak tuntut. Bak hik ni tak reti nak kahwin banyak. Sebab tu kita kata orang yang boleh kahwin banyak ni hanya orang alim sahaja. Orang alim tu. Orang alim dia tahu, dia reti. Dia tahu. Dan bahkan orang alim sendiri pun tak berani nak kahwin banyak. Apatah lagi lah orang jahil-jahil bodoh-bodoh. Nak kira hik pun tak reti. Tarikh suci dengan hik pun semabuk. Sekurang-kurang tahun hik pun tak reti. Bukan tak reti, semabuk. Ngaji dah tak faham. Lepas tu sampai ke orang salah. Habis. Orang pula pegang hak kita pegang. Habis nanti di padang mahsyar duk tunggu kita. Kita mengajar terbuka. Bab fardu ain salah. Berapa orang tengok? 60,000 tengok. 60,000 tu lah. Kalau dia beramal sungguh apa yang kawan tu kata hak salah tu, esok di akhirat 60,000 beratak. Kita pahala banyak ni. Zikir kuat, Quran ngaji, menuntut ilmu sana sini, dakwah sana sini, aman Palestin, aman Syria, aman Pluto, aman Mushtari, semua aman tu ada. Berlama, bergunung-gunung pahala. Tiba-tiba 60,000 orang beratang. Sebab apa? Sebab dia lah aku tak semayang. Buat apa tak semayang? Lah. Aku ingat masa tu, rupa istihadah, wajib semayang. Lain pasal. Habis. Yang tukang menyampai tu bukannya orang bodoh-bodoh, orang isap pay kuda ke, dah. Orang siapa? Orang yang dianggap ilmuwan. Tu. Ilmuwan. Ilmuwan cukup berat. Sebab tu kalau kita ni tak erti, jadi tak erti sudahlah, diam sudah. Dia dah walaupun ngaji agama tak semesti hang keluar jadi ustazah. Hang ingat ustazah ni mengaji kapo, ngajak kapo ustazah. Kalau aku belum tu. Kalau orang yang sekadar mengajar kapo budak-budak ni, tu bukan ustazah, cikgu baru. Sebab apa? Ustaz ni al-mahiru walau bi'ilmin. Adalah orang yang mahir walaupun satu ilmu. Hang mahir ilmu apa? Hik nipah.
Bukan mahir hek nipah, pala tu hek nipah ada. Tu. Hek nipah pun tak reti. Tu hak fardu ain tu. Oh, semangat mengaji kitab fardu kifayah. Ngaji kitab fardu kifayah ni. Fardu ain tak lepas, tak payahlah. Imam Ghazali kata haram seseorang mengaji fardu kifayah, ilmu fardu kifayah kalau fardu ain tak lepas. Haram ngaji. Tu okey. Tu baru fardu, tu bab bersuci, tak mari bab semayang ni. Mari bab halal haram tu, bab muamalat Allah banyaklah. Tu diri sendiri kita pun tak ada nak bawa kereta lagi, nak tumpang orang lain. Banyak pula tu. Tak payahlah. Tu kita kata orang nak kahwin banyak ni, boleh. Tapi untuk orang alim. Orang yang biasa-biasa tak payahlah. Nak ikut sunnah berlambak lagi ada. Dah siapa suruh tak ngaji? Ingat senang lah jadi orang alim. Ingat jadi orang alim ni, ngaji Mesir, ngaji Jordan, ngaji Yaman, ngaji Unizam, ngaji UKM, ngaji UM 4 tahun, 5 tahun. Ustaz. Aku ustaz. Bukan ustaz, aku baru ustaz. Baru enjin tahap gear 1. Sebab apa ngaji 4 tahun dulu, bukan aku duduk ngaji pun. Aku pi pantai, aku pi bersenam, aku pi macam-macam. Tak mengaji pun. Dalam sehari tu sekali dua je lah mengaji. Penuntut ilmu bukan sekali dua mengaji setiap hari. Hak tu orang awam. Penuntut ilmu 24 jam. Al-istighalu bil ilmi. Itu talabul ilmi. Tak mengaji dia baca kitab. Tak baca kitab dia murajaah. Tak murajaah dia buat apa-apalah tentang ilmu. Setiap hari. Tu dia panggil al-istighalu bil ilmi. Baru dia panggil talabatul ilmi. Kalau setakat sekali dua tu, kuliah maghrib, kuliah subuh tu pun kita jawi je. Mak tu orang awam. Tu. Bukan cara talabatul ilmi. Tu. Bukan senang apa ustaz. Sebab tu kita tak reti, tak boleh nak jadi alim ni, maka seyogianya kita menghormati orang alim. Dan kita kena kenal siapa orang alim tu. Bukan main turut dia. Sekarang ni main ikut turut dia. Ada title ustaz, ada title ustazah, ada ikut ya. Cakap sedap sikit, ayat Quran sikit, habis. Hanyu. Tu. Sebab apa dia ikut? Dia tak ada alat. Dia tak ada alat nak beza, nak memayis. Sebab dia tak memayis. Sebab apa tak memayis? Sebab dia tak ada alat. Alat apa? Ilmu sorah, balaghah, istiqaq, wazan, sorah, ma'ani, badi', balaghah. Usul fiqh, qawaid fiqhiyah, apa nama lagi, usul tafsir, usul hadis, ustalah hadis, usul fiqh, macam-macam. Macam mana nak tahu hak tu sesat, hak tu batil, hak tu sesat, hak tu betul? Tu dia tidak ada mizanul ilmi. Dia tidak ada timbangan ilmu. Hak mana betul dia tak tahu. Tu zaman sekarang. Zaman Dajjal tu nanti, hak tu tak duk kira lah. Memang patutlah banyak, Rasulullah kata banyak sangatlah zaman Dajjal keluar ni, banyak orang ikut. Sehingga ulama kata hak yang tak ikut ni ahlul ilmi sahaja. Betul hak tu. Sebab apa? Dia kenal. Orang-orang tak kenal. Tu. Sebab tu ulama suruh kita supaya keluar diri daripada menjadi orang awam. Hanya ikut-ikut orang. Bahaya. Biar kita berdiri atas dasar ilmu, bukan berdiri atas dasar ustaz kata gini, aku gitulah. Hak tu jeng. Lepas tu bila ustaz tu, ustazah tu ajar silap, kita betul, janganlah betul terbuka. Tutup sudah. Tertutup apa yang dia buat terbuka? Kalau dia mengajak tertutup, kita tertutup lah. Kalau dia mengajak terbuka, kita wajib terbuka. Wajib, bahkan wajib mengumpat. Jangan main gitu. Boleh kitab lah. Boleh buka kitab tasawuf besar-besar. Wajib mengumpat orang yang mengajar sesat. Wajib. Dah tahap tu. Wajib tu. Maknanya apa? Kat buat berdosa orang yang tahu. Orang yang tahulah, orang jahil tak payahlah. Orang jahil nak tegur apa benda Orang jahil tegur maki je. Apalah kawan ni betul ngajak tak betul. Hak tu dia boleh. Tu. Tapi orang tahu lah, orang tak tahu. Itulah fitnah akhir zaman. Nak cari ilmu pun semabuk. Mana satu tok guru tak tahu. Hak tok guru pun kadang-kadang boleh silap, tapi dia sedar dia silap, dia mengutul balik. Tak apalah. Hak ni teruk sangat. Basic sangat pun teruk dah. Allah tak payah hak susah. Basic teruk dah. Okay, dia panggil
tidak siqah dalam ilmu, maka tak payahlah ikut. Kita tak erti dah nak beza hak dengan batil sebab kita tak istira, tak bersibuk-sibuk dengan ilmu alat, sebab kita bukan talabatul ilm, maka pilih lalulah hak betul. Hak mana yang siqah ilmu dia. Tok guru banyak dalam FB tu. Lambak lagi tu ada hampir cari hak dia ceramah buat benda. Pergi mengaji kitab tu. Ceramah buat benda. Tu, okey. Sebab tu orang talabatul ilmi ni boleh dapat zakat sebab dia istimewa. Dia susah tu. Ingat senang nak faham ilmu ni. Ingat ilmu ni kira mengaji habis. Macam tu kan? Ngaji pun belum faham lah. Faham pula ambil makan masa tu. Berapa tahun tak tahu baru nak ambil masa. Oh, baru faham hak dulu. Oh, sekarang baru boleh baca kitab sendiri sebab dulu tak faham ni, baru faham. Allah Ta'ala bagi, baru bagi. Ingat senang. Tu. Okay. Jadi orang yang boleh mampu stand yourself with knowledge ni payah. Okay, dapat mampu berdiri sendiri dengan ilmu yang ada tu payah. Okay. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa ma malakat yaminuhu, dan barang yang memiliki ia oleh sumpah nyonya barang. Ni orang panggil apa? Orang panggil hamba lah. Okay, malakat ni milik. Yaminuhu ni sumpah asal terjemahnya. Apa malakat yaminuhu, milik sumpah dia, iaitu milik hamba. Okay. Jadi kalau laki ni ada hamba, dia akan tanyalah, beri hak hamba ke tak? Kita tak ada hamba sekarang, tak apalah. In ahsana isyratahu, jikalau baiklah oleh pergaulannya. Jikalau baiklah ia ar-rajulu akan isyratahu, akan pergaulannya, ar-rajuli, suami tadi ataupun laki tadi, ma'ahum, bersama mereka itu. Mereka itu ma malakat yaminuhu, dengan nisaihi itulah. Wa ahsana ilaihim, dan membuat baik ia suami kepada mereka itu. Ahsanallahu, jawab in. Ahsanallahu ilaihi ila rajuli, niscaya membuat baik ia oleh Allah kepadanya, kepada ar-rajul. Jikalau isteri benar-benar bertaubat dan minta maaf terhadap suami dia dengan apa yang dia ungkit itu. Benar-benar bertaubat. Benar-benar bertaubat dengan minta maaf terhadap suami dia dengan apa yang dia ungkit itu. Adakah pahala yang telah dihapuskan akan diberi balik? Tu. Kalau tengok kitab, tak bagi balik. Dalam kitab Kifayatul Talib. Kitab Kifayatul Talib. Yang pasal malam lah, ada orang jawab isu tu, kita jawab isu tu, kita rujuk kitab lah. Bahasan Kifayatul Talib. Begitu juga dalam bab murtad sama. Bab murtad hapus pahala. Taubat dia lagu mana? Bertaubat dia dengan apa? Bertaubat dia dengan mengucap balik. Bertaubat dia dengan mengucap balik. Dah lepas mengucap, datang pahala balik? Tak datang dah, habis. Sebab taibun ni dikira kembali. Dia dah habis lalai, kembali semula. Tu. Habis pahala, habis. Tu. Habis. Melainkan Allah kehendak. Tapi ikut perbahasan habis. Ikut perbahasan habis. Tu habis. Bila gitu, maka berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Habis pahala, habis. Habis. Macam kita puasa lah. Kita puasa, kita mengumpat orang. Habis pahala. Dah kita bertobat balik, minta maaf. Dapat pahala balik puasa tu? Tak ada dah. Habis. Habis puasa tu. Puasa tu sah, habis pahala. Habis. Habis bakar kayu. Kayu bila dibakar, habislah. Mana boleh datang balik dah. Tu dia panggil. Okay? Samalah dikira macam murtad. Murtad kalau bertaubat, dapat pahala balik tak? Tak dapat. Kalau sahabat dapat title balik tak? Tu khilaf lah. Dapat title ke tak? Tu khilaf. Dapat pahala balik tak dapat. Sebab dia dikira hapus. Bila hapus, datang lagu mana? Hapus habis. Tu.
Tu hapus tu habis. Macam dosa lah. Hapus. Allah Ta'ala menghapuskan dosa. Boleh balik dah dosa tu? Dah. Habis ya. Kalau dah hapus, habis. Tu. Kecuali kita buat semula. Tu. Jadi gitu tu, maka jangan buat lah. Supaya tu dia panggil litaghlidh. Untuk memberatkan kita. Jangan murtad. Kalau macam tu orang pakat murtad. Murtad tak apa, nanti pahala mai balik kalau masuk Islam. Dia akan bermudah-mudah. Tu bila dia buat macam ni, dia akan bermudah-mudah. Tak apa, taubatlah sekali. Dia akan bermudah-mudah. Jadi litaghlidhi alaihi. Allah alam. Kemudian wa awwalu ma tuhasabul mar'atu, dan bermula awal barang yang dihisapkan akan perempuan itu ala salatiha, ke atas sembahyangnya perempuan tu, thumma an haqqi zawjiha, kemudian berkenaan hak suaminya perempuan tu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li muzawwajatin, dan telah bersabda ia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang perempuan yang telah berkahwin. Zawwaja yuzawwiju tazwijan wa huwa muzawwijun wa dhaka muzawwajun. Tu tasrih dia, bukan dabbara dubur. Tu bukan. Tu tak ada alat tu. Bila tak ada alat, orang yang dapat kesan tu ialah siapa? Orang yang ada alat. Orang yang pernah belajar alat, dia tahu hak ni tak boleh pakai. Tu. Dabbara dubur. Tak pelik itu. Patut dabbara yudabbiru tadbiran wa huwa mudabbirun wa dhaka mudabbarun. Tu tadbir, mengurus. Bukan tadabbur tadabbara, tadabbaru tadabburan wa huwa mutabaddirun fa'il. Mutabaddaran, benda yang ditadabburkan. Al-Quran. Boleh juga orang ikut. Sebab apa orang ikut ramai? Sebab semuanya itu tak ada alat. Bila tak ada alat, tidak boleh beza hak dengan batil. Tu ya. Hak yang tak ikut tu sebab apa dia tak ikut? Sebab dia ada alat lah. Dia tahu salah kawan yang ngajar. Bila salah nak ikut tak payah ikut. Fa aina anta ma'ahu, maka di manakah kamu itu wahai perempuan, minhu daripada suami itu? Qalat, yakni macam mana kamu dengan suami itu? Qalat, telah berkata ia perempuan tu, ma'aluhu ay ma aqsuru, tidak menguranglah ia oleh aku fi khidmati zauji. Itu idhafat masdar kepada maf'ul, pada mengkhidmatkan akan dia, akan suami itu, illa melainkan ma'ajastu anhu aniz zauji. Tu. Okey. Illa ma'ajastu anhu aniz zauji. Melainkan barang yang melemahlah ia, yang telah lemahlah ia oleh aku daripada laki-laki, daripada perempuan, daripada suami tadi. Tu. Aku akan berkhidmat sepenuhnya, melainkan aku ni tidak akan kurang sikit pun aku berkhidmat pada suami, melainkan aku ni lemah, aku ni sakit kau, tak larat kau, tu kuranglah. Tu. Fa kaifa anti lahu, maka macam mana, bagaimanalah engkau itu baginya suami itu? Innahu, kerana bahwasanya suami kau itu khabar jannatuki, ialah khabarnya ialah syurga engkau, wa naruki, ataf jannatuki, dan neraka engkau. Jadi bila syurga dan neraka engkau, maka hendaklah engkau bersungguh-sungguh berkhidmat kepada suami engkau semampu yang boleh, seperti mana yang dituntutkan oleh syarah. Tu okey. Alim ngaji ni kenalah ngaji betul-betul. Ngaji betul-betul lah. Setiap orang mesti ada salah. Hatta tok guru pun ada juga salah kadang-kadang. Tapi kalau salah tu terlalu basic itu, lagu mana ni pun boleh salah. Tu. Tu kalau sabqul kalam tu lain cerita lah. Kata pun benda tu benda yang sangat rumit ke, tak apa. Ni benda basic pun salah tu. Lagu mana? Dia seolah-olah 1 tambah 1 jawapannya 3, tuan-tuan. Tu. Boleh percaya ke, boleh dapat terima lagu tu? Lagu mana dia mengajak 1 tambah 1 sama dengan 3? Hak tu kita boleh tahu sebab kita mengaji. Sebab hukum hakak ni kita tak tahu mana hak simple, mana hak payah, mana fardu ain, mana fardu kifayah, kita tak erti. Tu.
maka kena belajar. Tu. Wa jaa'a 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sambung pula pada esok malam insya-Allah jam 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.